dapatkan hasil strawberry yang banyak dan manis pada musim panas akan datang tanpa perlu menunggu setahun lagi. Kalau begitu, lupakan segala kerumitan menanam pada musim bunga dan berhenti bergantung pada nasib. Hari ini, kami akan bongkarkan semua rahsia penanaman strawberry pada musim luruh. Dan saya akan tunjukkan kepada anda satu cara pengakaran yang begitu mudah. Anda pasti akan hairan kenapa tidak pernah melakukannya sebelum ini. Bersedialah, selepas video ini batas tanaman anda tidak akan sama seperti dulu lagi. Jadi, kenapa perlu tanam pada musim luruh? Semuanya sangat mudah dan inilah kunci utamanya. Alam semula jadi sudah mengatur segalanya untuk kita. Pada musim bunga, pokok berada dalam keadaan tertekan. Ia perlu membahagikan tenaga untuk banyak perkara serentak. Mengeluarkan akar, menumbuhkan dedaunan hijau, berbunga dan menghasilkan buah. Ini satu bebanan yang sangat besar. Namun pada musim luruh, keadaannya berbeza. Selepas ditanam, pokok strawberry tidak tergesa-gesa. Ia perlahan-lahan dan yakin membina sistem akar yang kuat sehingga tiba frost pertama, kemudian memasuki fasa dorman. Apabila musim bunga tiba, ia menyambut cuaca panas dengan persiapan penuh. Bersedia untuk menumpukan semua tenaganya kepada hasil tuaian yang melimpah ruah. Baiklah, mari kita teliti langkah demi langkah tip mudah kita kali ini. Kita akan mulakan dengan perkara paling asas, iaitu pemilihan waktu yang tepat untuk penanaman musim luruh. Ia ibarat dalam sukan, permulaan yang betul itu amat penting. Jika anda tanam terlalu awal, contohnya di kemuncak panas terik bulan Ogos, anak pokok yang masih muda dan rapuh itu mungkin akan layu atau terbakar. Atau, lebih teruk lagi, ia mungkin tersalah anggap musim dan memutuskan untuk berbunga. Ketika ini, yang kita mahukan bukan bunga, tetapi akar yang kuat dan sihat. Jika ditanam terlalu lewat pula, ketika hanya tinggal seminggu dua sebelum datangnya musim sejuk beku, sistem akarnya mungkin tidak sempat mencengkam tanah dengan baik. Anak pokok itu akan kekal lemah dan mungkin tidak akan mampu bertahan menghadapi musim sejuk pertamanya. Jadi, di manakah titik keseimbangan yang sempurna? Ada satu peraturan mudah. Anak pokok memerlukan sekitar 3 hingga 4 minggu cuaca yang hangat sebelum tiba frost yang stabil. Tempoh ini cukup untuknya mengukuhkan akar dengan baik. Sudah tentu, tiada tarikh yang sesuai untuk semua lokasi secara universal. Jika anda tinggal di kawasan selatan, masa yang sesuai adalah dari hujung September hingga sepanjang bulan Oktober. Bagi kawasan beriklim sederhana pula, tempoh ideal adalah dari hujung Ogos sehingga pertengahan September. Manakala di kawasan utara seperti Ural dan Siberia, lebih baik tidak berlengah dan lakukan penanaman pada bulan Ogos. Oleh itu, nasihat utama di sini adalah jangan terlalu berpegang pada tarikh di kalendar, sebaliknya berpandukan ramalan cuaca untuk kawasan spesifik anda. Sebaik sahaja cuaca panas melampau mula reda dan malam menjadi lebih sejuk, itu tandanya masa yang tepat telah tiba. Merebut peluang pada saat yang tepat ini bermakna anda telah mengambil langkah pertama dan paling penting ke arah hasil tuaian yang melimpah ruah. Kita bincangkan pula lokasi ideal untuk kebun strawberry kita. Strawberry ibarat anak kandung matahari. Semakin banyak cahaya yang diterima, semakin manis, harum dan besar buahnya nanti. Oleh itu, lupakan sudut-sudut teduh di belakang rumah atau di bawah pokok-pokok yang rendang. Kita perlukan kawasan paling cerah di kebun yang menerima sinaran matahari sekurang-kurangnya 6 hingga 8 jam sehari. Ia mestilah kawasan rata atau cerun landai yang menghadap ke selatan atau barat daya. Mengapa ini penting? Kerana di cerun sebegitu,
tanah akan panas lebih cepat pada musim bunga dan air berlebihan selepas hujan atau salji cair tidak akan bertakung. Elakkan kawasan rendah atau lembah. Di sana, udara sejuk akan berkumpul dan risiko akar membeku atau reput meningkat berkali ganda. Dan satu lagi rahsia dari pekebun berpengalaman, perhatikan apa yang ditanam di kawasan itu sebelum stroberi. Jangan sekali-kali menanam stroberi di batas yang pernah ditanami kentang, tomato, cili atau terung. Tanaman-tanaman ini berkongsi penyakit yang sama dengan stroberi. Tetapi jika sebelum ini ditanam bawang, bawang putih, lobak merah, kacang pea atau sayuran daun apapun, itu adalah lokasi yang sempurna. Tanaman-tanaman ini menyihatkan tanah dan merupakan tanaman pendahulu terbaik. Memilih lokasi yang tepat sudah separuh daripada kejayaan penanaman stroberi anda. Baik, lokasi untuk kebun kita dah pun ditetapkan. Sekarang tiba pula bahagian yang paling penting, penyediaan batas tanaman. Saya tak cakap kosong bila ibaratkan ini seperti asas atau tapak rumah, kerana 90% kejayaan kita bergantung pada langkah penyediaan ini. Mulakan dengan pembersihan menyeluruh. Pastikan semua rumpai dibuang, terutamanya rumpai saka yang akarnya dalam. Jangan malas. Cabut setiap akar sekecil mana pun. Jika dibiarkan, pada musim bunga ia akan menjadi musuh utama, bersaing dengan pokok stroberi anda untuk air dan nutrien. Selepas batas bersih, ia perlu digali sedalam mungkin, sedalam satu mata penyodok penuh. Matlamat kita adalah untuk menjadikan tanah selembut dan seringan mungkin, seperti bantal gebu, supaya akar-akar muda dapat tumbuh dengan mudah dan selesa. Bahan tanah yang keras perlu dipecahkan dengan cakar atau penggaruk. Dan di sinilah tersembunyi satu rahsia kecil tapi sangat penting yang sering kali diabaikan. Selepas digali, batas tanaman perlu mendap atau mengendur. Biarkan ia berehat sekurang-kurangnya seminggu, lebih baik lagi 2 minggu. Jika anak pokok ditanam dalam tanah yang baru digemburkan dan masih gebu, ia akan mendap selepas hujan atau siraman dan akan mengheret anak pokok bersama. Akibatnya, bahagian jantung atau pangkal anak pokok akan terbenam dalam tanah dan ini hampir pasti akan menyebabkan pokok mati. Jadi, jangan terburu-buru, biarkan tanah bernafas dan stabil dahulu. Jadi, itu yang perlu kita gunakan untuk menyuburkan tanah sebelum menanam anak pokok stroberi kita. Maklumlah, stroberi ini memang kuat makan. Untuk memberikannya bekalan nutrien yang cukup sebagai permulaan bagi musim sejuk dan bunga, perlu dipersiapkan dengan rapi. Tetapi ini perlu dilakukan dengan bijak. Untuk setiap 1 meter persegi batas tanaman, saya syorkan masukkan kira-kira 1 baldi kompos atau baja organik yang sudah reput sepenuhnya. Saya tekankan ia mestilah yang benar-benar reput dan matang, yang sudah kelihatan seperti tanah gembur dan berbau seperti hutan yang segar. Kita juga tambah 1 cawan abu kayu. Ini adalah sumber kalium yang sangat baik yang akan menjadikan buah stroberi lebih manis serta fosforus yang penting untuk perkembangan akar. Abu kayu juga membantu mengurangkan keasidan tanah sedikit, sesuatu yang sangat disukai oleh pokok stroberi. Sebagai baja seimbang tambahan, boleh juga taburkan 1 sudu besar baja nitroamorphoska. Butiran baja ini akan larut perlahan-lahan, membekalkan nutrien kepada pokok dalam jangka masa yang panjang. Semua komponen ini perlu ditabur secara sekata di atas permukaan batas yang sudah digemburkan. Kemudian, gemburkan semula tanah secara cetek atau gaul rata dengan cangkul atau garu agar semua baja sebati dengan lapisan atas tanah. Dengan
kek nutrien sebegini ni, ia akan menjadi persekitaran yang ideal untuk akar cepat membiak dan menjamin hasil tuaian yang melimpah ruah pada masa hadapan. Nah, sekarang mari kita bongkar satu mitos yang sangat popular tetapi amat berbahaya. Ramai pekebun baharu, terutamanya yang mengikut nasihat sekolah lama, yakin bahawa baja terbaik adalah najis haiwan dan mereka akan membuhnya dengan banyak ke batas tanaman sebelum menanam. Rakan-rakan, jangan sesekali gunakan najis haiwan segar ketika penanaman stroberi pada musim luruh. Ini adalah salah satu kesilapan yang paling besar dan boleh memusnahkan tanaman. Mengapa? Pertama sekali, apabila mereput bahan organik segar, mengeluarkan haba yang sangat banyak. Ini boleh secara harfiah membakar akar-akar muda anak pokok yang halus. Tanaman tidak akan berakar dengan baik, malah akan mati. Kedua, najis haiwan segar mengandungi banyak amonia dalam bentuk yang agresif yang juga toksik kepada akar. Ketiga, najis haiwan segar adalah tempat pembiakan yang sempurna untuk larva perosak seperti ulat kumbang Mei dan juga sumber penyebaran kulat patogen. Anda bukan membaja tanah, sebaliknya akan mencemarinya. Jika anda hanya mempunyai najis haiwan segar, ia sepatutnya dibubuh dan dibajak ke dalam tanah pada musim bunga di bawah tanaman sebelumnya supaya menjelang musim luruh ia sudah reput sepenuhnya. Ingatlah peraturan mudah ini. Pada musim luruh hanya gunakan kompos atau baja organik yang sudah reput sepenuhnya. Najis haiwan segar adalah musuh nombor satu kita. Sekarang, mari kita bincangkan tentang pemilihan bahan tanaman. Kualitinya secara langsung akan menentukan sama ada anak pokok kita akan hidup subur dan bagaimana hasil tuaiannya nanti. Kita ada dua pilihan utama. Pertama, menggunakan sulur segar yang anda ambil dari pokok induk stroberi sedia ada di kebun anda. Pilihan kedua ialah anak pokok plug atau anak pokok dalam dulang semaian yang boleh dibeli dari nursery atau pusat kebun. Setiap kaedah ini ada kelebihan dan kekurangannya. Menggunakan sulur dari pokok sendiri sudah tentu ia percuma dan anda juga yakin dengan varietinya. Namun, ada risiko anda memindahkan penyakit dan perosak dari kebun lama ke kebun baru. Selain itu, kualiti sulur juga sering berbeza-beza. Manakala anak pokok plug pula, lazimnya adalah bahan tanaman yang sihat, kuat dan mempunyai sistem akar yang sudah terbentuk serta tertutup sepenuhnya. Anak pokok jenis ini mengalami tekanan yang minimum semasa pemindahan dan hampir pasti hidup 100%. Tetapi, ia tentunya berbayar dan ada risiko anda tersalah beli varieti yang tidak seperti yang tertera pada label. Jadi, yang mana satu pilihan terbaik? Jika anda yakin dengan kesihatan pokok induk sedia ada dan ia selalu memberi hasil yang lumayan, gunakan saja sulur tersebut tanpa ragu-ragu. Tetapi, jika pokok stroberi anda pernah diserang penyakit atau anda ingin mencuba varieti baru, lebih baik jangan ambil risiko. Belilah anak pokok plug yang berkualiti dari pembekal yang dipercayai. Ini adalah satu pelaburan yang pasti akan membuahkan hasil. Jika anda memutuskan untuk menggunakan sulur dari pokok stroberi anda sendiri, ada satu tip kecil tetapi amat penting untuk persediaannya. Jika anda terus mencabut roset dari pokok induk dan memindahkannya serta-merta ke batas baru, anak pokok seperti itu akan mengalami kejutan yang sangat teruk. Lebih baik sediakannya lebih awal. Pilih pokok stroberi yang paling kuat dan sihat yang berumur 2 hingga 3 tahun. Pokok-pokok ini akan menghasilkan sulur yang paling subur. Kita perlukan roset peringkat pertama.
atau paling banyak pun peringkat kedua, iaitu yang paling hampir dengan pokok induk. Apabila roset itu mula mengeluarkan akar-akar halus, ambil bekas kecil isi dengan tanah yang gembur dan sematkan sahaja roset itu ke permukaan tanah di dalam bekas tersebut, tanpa memotong tangkai sulur dari pokok utama. Ini bermakna kita memberi peluang kepada anak pokok untuk membina sistem akarnya sendiri sambil masih mendapat nutrien daripada pokok ibu. Dalam beberapa minggu, berbola akar yang padat akan terbentuk di dalam bekas kecil itu. Kini, anda boleh memotong tangkai sulur itu dengan yakin dan anda akan memiliki anak pokok dengan sistem akar tertutup yang akan bertukar tempat tanpa sebarang kejutan. Kaedah mudah ini meningkatkan kadar hidup anak pokok dengan ketara dan memberikan permulaan yang kukuh kepada pokok. Namun, jika anda membeli anak benih siap, terutamanya dari penjual persendirian di pasar, anda perlu sangat berhati-hati agar tidak ditipu. Saya akan kongsikan petua untuk memilih anak benih yang benar-benar berkualiti. Pertama, perhatikan daunnya. Pastikan ada sekurang-kurangnya 3 hingga 4 helai daun. Daun-daunnya mestilah berwarna hijau, pekat, sihat dan bebas daripada sebarang tompok, lubang atau lapisan aneh. Daun yang kelihatan pucat, kekuningan atau cacat adalah petanda jelas penyakit atau kekurangan nutrien. Kedua, beri tumpuan pada umbut atau pucuk tengahnya. Tempat daun-daun baru akan tumbuh. Umbut ini mestilah padat, anjal dan berwarna hijau dengan ketebalan sekurang-kurangnya 7 mm. Jika umbutnya kelihatan nipis dan lemah, jangan harap ia akan membesar menjadi pokok yang subur. Dan yang terakhir, tetapi paling penting, ialah bahagian akarnya. Untuk anak benih yang ditanam dalam dulang semayan kaset, bola tanahnya mestilah diselaputi sepenuhnya oleh akar-akar putih yang sihat. Apabila anak benih dikeluarkan dari dulang, berbola tanah itu tidak seharusnya pecah atau berderai. Manakala, jika anda membeli anak benih dengan akar terdedah, pastikan gumpalan akarnya lebat, berwarna cerah dan mempunyai panjang sekurang-kurangnya 5 hingga 7 cm. Elakkan sama sekali akar yang kelihatan gelap, kering atau busuk. Jangan segan untuk memeriksa setiap anak benih dengan teliti dan terperinci. Baik, luangkan masa 5 minit untuk membuat pilihan yang tepat daripada menyesal kemudian kerana membazir wang dan masa anda. Baiklah, batas tanaman kita sudah siap sedia dan benih-benih terbaik sudah pun di tangan. Kini mari kita mulakan detik yang paling ajaib penanaman. Nampak mudah saja. Gali lubang, masukkan anak pokok, kemudian timbus dengan tanah. Namun, bak kata pepatah, segalanya terletak pada perincian. Ketelitian dalam melaksanakan proses ini akan menentukan seberapa cepat pokok stroberi itu akan hidup subur dan sama ada ia akan bertahan pada peringkat awal penanamannya. Waktu terbaik untuk menanam adalah ketika cuaca mendung atau pada waktu petang apabila matahari tidak lagi terik. Ini akan membantu mengelakkan stres yang tidak perlu pada tanaman. Sebelum menggali lubang, ratakan lagi permukaan batas tanaman dengan baik menggunakan penggaruk. Kita memerlukan permukaan yang rata sempurna. Saya cadangkan untuk menggunakan penanda ringkas atau tali yang diregangkan supaya barisan tanaman kelihatan lurus. Ini bukan sahaja kelihatan cantik, tetapi juga sangat memudahkan untuk penjagaan seterusnya, penyiangan rumput dan juga penuaian hasil. Jangan tergesa-gesa. Lakukan semuanya dengan teliti dan penuh kasih sayang. Kerana kita bukan sekadar menanam pokok, tetapi kita sedang meletakkan asas bagi syurga beri kita di masa hadapan.
dan setiap pokok yang ditanam dengan betul adalah janji hasil beri yang berair dan manis pada musim tuaian akan datang. Begitu, sebelum anak pokok kita ditanam, ada satu langkah penting yang sering diabaikan, padahal ia sangat rugi jika tidak dilakukan. Langkah itu ialah merendam akarnya untuk permulaan pertumbuhan yang lebih pantas. Ini terutamanya kritikal bagi anak pokok berakar bogel atau terbuka yang mungkin kering sedikit akibat pengangkutan dan penyimpanan. Walaupun hanya terdedah di udara terbuka selama setengah jam, akar halus yang menyerap nutrien ini boleh rosak. Untuk memulihkan dan memberikan rangsangan pertumbuhan yang kuat, kita perlu menyediakan larutan khas. Pilihan yang paling mudah dan berkesan adalah menggunakan perangsang akar seperti Cornevin atau Heterooxin. Cukup pancuh serbuk mengikut arahan pada pakej dan rendamkan akar anak pokok di dalamnya selama 1 hingga 2 jam. Jika tiada bahan kimia khas ini, anda boleh cuba menggunakan petua tradisional. Contohnya, gunakan larutan madu. 1 sudu teh madu dicampur dengan seliter air. Madu mengandungi banyak nutrien bermanfaat yang juga dapat merangsang pertumbuhan akar. Perendaman ini membekalkan kelembapan kepada akar, mengaktifkannya dan membantu anak pokok menyesuaikan diri di lokasi baharu dengan lebih cepat. Bagi anak pokok yang ditanam dalam dulang semayan dengan sistem akar yang tertutup, perendaman yang lama tidak diperlukan. Cukup sekadar menyiram berbola tanah dalam dulang semayan itu dengan air bercampur Cornevin kira-kira sejam sebelum menanamnya. Teknik mudah ini adalah insurans anda untuk mengurangkan risiko kematian anak pokok dan menjamin kadar pertumbuhan yang sangat baik. Akar-akar dah kita sediakan, sekarang mari kita gali lubang-lubang penanaman. Di sini juga ukuran dan jarak yang betul amat penting. Tak perlu pun nak buat lubang yang terlalu besar, tapi jangan pula terlalu kecil. Lubang yang ideal sepatutnya cukup luas untuk sistem akar anak pokok kita dapat kembang bebas tanpa bengkok atau patah. Biasanya, kedalaman dan lebarnya sekitar 20 hingga 25 cm. Ukuran ini dah cukup untuk memastikan akar-akar tu dapat mencecah tanah yang gembur dan subur. Sekarang, mari kita bincangkan pula tentang skema atau corak penanaman. Ada pelbagai cara, tapi saya sarankan cara yang paling mudah dan terbukti berkesan, iaitu penanaman secara satu baris. Dalam kaedah ini, kita akan buat barisan dengan jarak hingga 70 cm di antara satu sama lain. Antara barisan yang agak luas ini akan memastikan pendaraan yang baik untuk setiap pokok di masa hadapan, sekaligus menjadi langkah pencegahan yang sangat berkesan terhadap penyakit kulat. Selain itu, ia juga memudahkan anda untuk bergerak di antara barisan, menguruskan tanaman dan paling penting, memetik hasil buah nanti. Manakala di dalam barisan yang sama pula, jarak antara setiap pokok hendaklah sekitar 30 cm. Jangan tamak sangat ya, jangan tanam terlalu rapat. Pada mulanya, mungkin nampak seperti banyak ruang kosong di batas penanaman anda. Tapi percayalah, menjelang musim panas tahun hadapan, pokok-pokok ni akan membesar dengan cepat dan keadaan akan menjadi sempit. Penanaman yang terlalu padat pula adalah punca utama buah beri bersaiz kecil dan penyebaran penyakit. Dengan mematuhi jarak tanam yang ringkas ini, anda menjamin ladang yang sihat dan hasil yang lumayan untuk beberapa tahun akan datang. Kini kita sampai kepada kesilapan yang paling kerap berlaku dan paling merosakkan bagi pekebun baru, iaitu kedalaman penanaman yang salah. Saya sendiri telah melihat ratusan batas tanaman di mana separuh daripada pokoknya mati justru
kerana masalah ini. Terdapat dua keadaan melampau dalam isu ini dan kedua-duanya sama-sama buruk. Keadaan melampau yang pertama ialah penanaman terlalu dalam. Ini berlaku apabila pekebun menanam anak pokok terlalu dalam ke dalam tanah, menyebabkan bahagian tengahnya atau apa yang kita panggil pusat pertumbuhan atau jantung pokok tertimbus sepenuhnya oleh tanah. Dalam keadaan ini, jantung pokok akan mula reput, terutamanya jika cuaca lembap, dan akhirnya pokok itu akan mati. Ia mungkin dapat bertahan seketika, tetapi anda tidak akan melihat pertumbuhan yang baik, apatah lagi hasil tuaian yang memuaskan. Keadaan melampau yang kedua pula ialah penanaman terlalu cetek atau tinggi. Ini pula adalah apabila jantung pokok terlalu terdedah di atas permukaan tanah dan bahagian atas akarnya menjadi terbuka. Akar-akar seperti ini akan cepat kering akibat terdedah kepada matahari dan angin, dan apabila musim sejuk tiba, ia adalah bahagian pertama yang akan mengalami kerosakan akibat frost. Akibatnya, tanaman akan sukar untuk hidup subur, mudah diserang penyakit dan akhirnya juga boleh mati. Nampak seperti perkara remeh, cuma 1 cm ke atas atau 1 cm ke bawah. Tetapi bagi pokok strawberry, ini adalah soal hidup atau mati. Oleh itu, sebentar lagi kita akan membincangkan satu peraturan mudah yang akan membantu anda mengelakkan kesilapan kritikal ini sekali dan untuk selamanya. Satu petua ringkas yang pasti akan menyelamatkan anak-anak pokok anda. Cari jantung pokok strawberry anda. Ia adalah tunas pusat, iaitu titik pertumbuhan utama di mana daun-daun baru akan mula keluar. Semasa proses penanaman, jantung ini mesti berada betul-betul pada paras tanah. Tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu rendah. Bagaimana untuk memastikan ia berlaku? Sangat mudah. Apabila anda menggali lubang, bentukkan satu busut kecil di tengah-tengahnya menggunakan tanah. Kemudian, ambil anak pokok itu dan dengan perlahan-lahan ratakan akarnya di sekeliling cerun busut tersebut, seolah-olah anda sedang memakaikannya skirt. Sambil itu, pastikan pangkal jantung anak pokok itu sejajar dengan paras permukaan batas anda. Selepas itu, mula kambus lubang itu dengan tanah dari semua arah secara perlahan-lahan. Sesekali padatkan tanah itu sedikit dengan tangan anda untuk memastikan tiada ruang udara kosong di sekeliling akar. Setelah lubang dikambus sepenuhnya, semak sekali lagi kedudukan jantung tersebut. Ia sepatutnya kelihatan seperti mengintai sedikit dari tanah, tetapi tidak pula tergantung di atas permukaannya. Mudah menggunakan busut kecil di dalam lubang ini akan menghalang anak pokok daripada lemas atau tertanam terlalu dalam, serta membantu anda mengekalkan kedalaman penanaman yang sempurna. Cubalah berlatih dengan 1 atau 2 anak pokok dahulu, dan anda pasti akan cepat mahir serta sedar betapa mudahnya ia. Setelah anak pokok diletakkan di dalam lubang dan tanah di sekelilingnya dipadatkan, langkah seterusnya adalah menyiramnya dengan betul. Ada kaedah khusus yang perlu diberi perhatian. Jangan hanya menuang air dari atas terus ke daun menggunakan penyiram dengan tekanan yang kuat. Siraman sebegini boleh menghakis tanah di sekeliling akar dan mendedahkannya. Siraman yang betul selepas menanam adalah dengan merendam kawasan pangkal pokok secara perlahan dan menyeluruh. Setiap anak pokok muda memerlukan sekurang-kurangnya setengah liter atau lebih baik 1 liter penuh air suam yang telah didiamkan. Siramlah perlahan-lahan tepat di pangkal pokok supaya air tidak melimpah tetapi meresap sepenuhnya ke dalam tanah, mengeluarkan semua poket udara yang terperangkap dan memastikan akar bersentuhan maksimum dengan tanah. Ini amat penting untuk pengakaran yang cepat.
Setelah air meresap, anda mungkin perasan tanah di sekelilingnya sedikit mendap. Dalam keadaan ini, anda perlu menabur sedikit tanah kering atau baja kompos di sekeliling anak pokok. Kaedah ini dipanggil siraman kering. Ia akan membentuk satu lapisan mulsa nipis yang menghalang pembentukan kerak tanah dan membantu mengekalkan kelembapan lebih lama. Dalam seminggu pertama selepas menanam, pantau kelembapan tanah di batas tanaman anda. Jika cuaca kering, siram anak pokok setiap 2 atau 3 hari. Baiklah, anak pokok kita sudah ditanam dan disiram, tetapi kerja kita belum selesai. Kini, kita perlu memastikan anak-anak pokok ini dapat melalui musim sejuk dengan selesa dan tenang. Dan pembantu terbaik dalam hal ini adalah proses sungkupan. Ramai pekebun, terutamanya yang baru berjinak-jinak, mungkin menganggap sungkupan ini sebagai kerja tambahan atau sesuatu yang tidak terlalu penting. Tetapi bagi penanaman stroberi pada musim luruh, ia bukanlah satu pilihan, tetapi satu keperluan mendesak. Apa sebenarnya fungsi sungkupan ini? Pertama, sungkupan melindungi sistem akar daripada perubahan suhu yang mendadak. Dengan lapisan sungkupan, tanah akan membeku dengan lebih perlahan dan tidak terlalu dalam. Apabila tiba musim bunga pula, pencairan salji yang tiba-tiba diikuti dengan frost tidaklah begitu membimbangkan. Ini menyelamatkan akar muda yang belum kuat daripada mati. Kedua, sungkupan sangat baik dalam mengekalkan kelembapan tanah. Jadi, anda tidak perlu menyiram sekerapnya. Ketiga, ia menghalang pertumbuhan rumpai yang mungkin mula tumbuh semasa musim luruh yang hangat. Akhir sekali, sungkupan organik yang reput secara perlahan akan menjadi sumber nutrien tambahan untuk tumbuhan kita. Jadi, dengan menyungkupkan batas tanaman anda seawal musim luruh, anda bukan sahaja menyelesaikan beberapa masalah sekaligus, malah turut mewujudkan keadaan yang ideal untuk stroberi anda melalui musim sejuk. Apakah jenis sungkupan yang paling sesuai untuk penanaman stroberi pada musim luruh? Terdapat banyak pilihan, tetapi tidak semuanya sama baik. Jerami segar sama sekali tidak sesuai. Pada musim sejuk, tikus gemar bersarang di dalamnya. Dan pada masa yang sama, mereka akan suka menjamu selera dengan pucuk tengah anak pokok stroberi anda yang masih muda. Habuk kayu segar juga bukan pilihan terbaik. Ia menyerap banyak kelembapan, membeku menjadi lapisan ais yang keras dan boleh menjadikan tanah berasid. Sungkupan yang ideal untuk musim luruh adalah yang longgar, telap udara dan tidak mudah mampat. Kegemaran peribadi saya ialah sisa jarum conifer, iaitu jarum pain atau cemara yang gugur dari hutan. Ia melindungi dengan sangat baik daripada frost, membenarkan udara beredar, menghalang perkembangan reput kelabu dan menghalau beberapa perosak. Kompos reput sepenuhnya atau gambut juga sangat sesuai. Bahan-bahan ini bukan sahaja akan memanaskan akar, malah berfungsi sebagai baja tambahan. Sisa daun kering juga boleh digunakan, tetapi pastikan ia daripada pokok yang sihat dan tidak berpenyakit. Contohnya seperti daun pokok birch atau maple. Lapisan sungkupan hendaklah setebal kira-kira 5 hingga 7 cm. Letakkan sungkupan di sekeliling anak pokok. Berhati-hati agar tidak menutupi pucuk tengahnya. Sebaik-baiknya, sungkupan tidak dilakukan serta-merta selepas penanaman, tetapi lebih dekat kepada permulaan frost yang stabil apabila lapisan atas tanah sudah sedikit beku. Bayangkan anda tanam stroberi pada musim luruh, tiba-tiba sahaja ia berbunga. Apa yang perlu anda lakukan? Situasi ini memang kadang-kadang berlaku, terutamanya jika musim luruh yang lalu agak panjang dan cuaca pula suam.
Secara dasarnya, pokok stroberi tersebut keliru dengan perubahan musim dan menyangka sudah tiba masanya untuk berbuah. Jangan panik, ia bukanlah sesuatu yang membimbangkan, tetapi anda perlu bertindak. Memang seronok melihat kuntum bunga kecil pada pokok muda yang baru ditanam, tapi buat masa ini, ia sebenarnya tidak diperlukan. Segala tenaga pokok itu seharusnya difokuskan pada satu matlamat utama, untuk membina sistem akar yang kuat dan mantap agar ia berjaya menghadapi musim sejuk. Proses berbunga, apatah lagi jika sampai berbuah, akan memerlukan perbelanjaan tenaga yang sangat besar. Ini akan menyebabkan anak pokok stroberi anda menjadi lemah dan sukar untuk bertahan pada musim sejuk nanti. Oleh itu, walaupun rasa sayang, anda perlu kejam sedikit dengan membuang semua tangkai bunga yang muncul itu. Cukup dengan mencubit atau membuangnya perlahan-lahan dari pangkal sebaik sahaja anda menyedarinya. Jangan biarkan ia sempat kembang. Dengan melakukan langkah mudah ini, anda sebenarnya mengalihkan semula semua tenaga pokok daripada proses berbunga yang tidak berguna buat masa ini kepada proses pengukuhan akar yang jauh lebih penting. Apabila tiba musim bunga nanti, pokok stroberi yang sama ini pasti akan membalas budi anda dengan menghasilkan bunga yang lebih banyak, lebih kuat dan seterusnya membawa kepada hasil tuaian buah yang benar-benar lumayan. Satu lagi persoalan yang sering menjadi perdebatan hangat dalam kalangan pekebun. Perlukah memangkas daun anak-anak pokok muda sebelum musim sejuk tiba? Di internet, kita boleh menemui pelbagai nasihat yang bercanggah. Ada yang berpendapat semua daun perlu dipotong agar pokok tidak membazir tenaga untuk mengekalkannya. Manakala yang lain pula bertegas agar tiada apa-apa pun yang perlu disentuh. Mari kita kupas di mana kebenarannya. Seperti biasa, kebenaran itu terletak di tengah-tengah. Memangkas habis semua daun pada anak pokok yang baru ditanam pada musim luruh adalah satu kesilapan besar. Daun adalah kilang makanan bagi pokok. Melalui fotosintesis, di sinilah gula dan nutrien terkumpul, yang kemudian akan mengalir ke sistem akar untuk membantu pokok tersebut bertahan sepanjang musim sejuk. Dengan membuang semua daun, anda melucutkan bekalan makanan pokok untuk musim sejuk dan melemahkannya dengan teruk. Di samping itu, lapisan daun yang tebal juga berfungsi sebagai perlindungan semula, jadi tambahan untuk tunas utama pokok daripada frost yang melampau. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Pemeriksaan menyeluruh patut dilakukan. Jika anda melihat ada daun yang berpenyakit, kering, rosak atau bertompok, ia semestinya perlu dibuang dengan cermat di pangkalnya. Namun, semua daun yang sihat dan hijau wajib kita biarkan. Daun-daun ini akan terus berfungsi demi kebaikan hasil tuaian kita di masa hadapan sehinggalah tiba musim frost. Ingatlah, pada musim luruh, kita hanya perlu melakukan pemangkasan sanitasi pada pokok-pokok renek muda, bukan pemangkasan penuh. Kita singkirkan ketakutan utama yang sering ramai orang daripada menanam stroberi pada musim luruh. Pokok pasti akan mati kesejukan pada musim sejuk. Ini adalah tanggapan yang sangat silap. Sebenarnya, pokok stroberi yang ditanam dengan betul pada musim luruh jauh lebih bersedia untuk menghadapi musim sejuk daripada yang disangka. Pertama, seperti yang telah kita sebutkan, ia mempunyai masa sebulan, malah lebih, untuk membina sistem akar yang kuat dan bertapak kukuh di dalam tanah. Ini adalah kunci utama untuk kejayaan pokok stroberi bertahan di musim sejuk. Kedua, alam semula jadi sendiri telah menyediakan perlindungan. Salji adalah selimut terbaik dan paling dipercayai untuk stroberi. Lapisan salji
setebal 20-30 cm sahaja mampu melindungi tumbuhan daripada frost serendah negatif 30 darjah Celsius. Di bawah lapisan salji ini, suhu pada paras tanah jarang sekali turun di bawah negatif 5 hingga 7 darjah Celsius, yang sama sekali tidak berbahaya bagi strawberry. Masalah hanya mungkin timbul semasa musim sejuk tanpa salji atau musim sejuk hitam, di mana frost yang teruk melanda tanah kosong. Namun, walaupun dalam keadaan ini, teknik mulching yang betul, seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini, akan menyelamatkan keadaan. Jadi, jangan bimbang jika anda telah melakukan segalanya dengan betul, memilih masa yang sesuai, menyediakan batas dan melakukan mulching pada tanaman. Pokok strawberry anda pasti akan bertahan dengan baik sepanjang musim sejuk dan akan mula tumbuh subur pada musim bunga antara yang terawal. Tip terakhir untuk hari ini, dan ini berkaitan langsung dengan poin sebelum ini. Dalam usaha anda melindungi anak pokok muda daripada frost yang telah terlalu berlebihan dengan perlindungan yang diberikan. Setengah pekebun terlalu takut pokok buku sehingga mereka mencipta perangkap maut sebenar untuk strawberry. Mereka menimbun batas dengan lapisan jerami yang tebal, menutupnya dengan spunbone beberapa lapis, dan di atasnya pula dilapisi plastik. Ini sama sekali tidak boleh dilakukan. Bagi strawberry pada musim sejuk, yang lebih berbahaya bukanlah frost, tetapi perputaran akibat terperap dan kelembapan berlebihan. Di bawah penutup tebal dan kedap udara sebegitu, semasa musim sejuk atau awal musim bunga, kelembapan akan terkumpul. Ini menghasilkan kesan rumah hijau. Pusat pertumbuhan crowns dan akar mula mereput, menyebabkan penyakit kulat seperti reput kelabu mula berkembang. Akibatnya, menjelang musim bunga, anda mungkin hanya menemui reput semata-mata, bukannya pokok yang sihat. Perlindungan terbaik adalah salji. Tugas kita hanyalah membantu salji kekal di atas batas. Untuk itu, anda boleh meletakkan dahan cemara atau dahan yang tinggal selepas pemangkasan pokok di atas batas. Dahan-dahan ini akan bertindak sebagai penahan salji. Perlindungan tambahan dengan bahan bukan tenunan mungkin hanya diperlukan di kawasan musim sejuk yang sangat teruk dan tiada salji. Walau bagaimanapun, penutup itu mestilah ringan dan membolehkan pengudaraan. Ya, rahsia utama yang sering terlepas pandang. Kunci kejayaan penanaman pada musim luruh bukan terletak pada baja ajaib atau teknik pertanian yang rumit. Sebaliknya, rahsianya mudah. Kita cuma berhenti mengganggu proses semula jadi alam. Pokok strawberry yang ditanam pada musim luruh ibarat seorang atlet pintar yang menghabiskan sepanjang musim luruh dan sejuk untuk latihan kekuatan, membina otot-ototnya, iaitu akarnya. Manakala anak pokok yang ditanam pada musim bunga pula, umpama kuda yang kepenatan, dipaksa berlari maraton sambil menarik beban berat serentak. Tempoh rehat dan pengakaran semasa musim sejuk inilah yang memberikan kelebihan besar kepada penanaman musim luruh. Menjelang musim bunga, anda bukan lagi mempunyai anak pokok yang lemah, sebaliknya tumbuhan yang matang dan kuat, sedia untuk berbunga dan berbuah. Sebabnya, hasil tuaian tahun berikutnya dari penanaman musim luruh sentiasa lebih banyak dan berkualiti. Jadi, penanaman strawberry pada musim luruh bukan sekadar pilihan lain, tetapi kaedah yang bijak dan mudah untuk mendapatkan hasil yang terjamin. Anda memberi masa kepada tumbuhan dan ia akan membalas budi anda dengan hasil tuaian yang melimpah ruah. Terima kasih kerana menonton video ini hingga akhir. Jika anda mendapati maklumat ini baru dan bermanfaat, sila berikan like dan langgan saluran ini agar tidak terlepas
tip-tip berkebun yang lain. Sekarang, soalan untuk anda. Adakah anda menanam strawberry pada musim luruh atau anda lebih gemar kaedah penanaman musim bunga yang tradisional? Kongsikan pengalaman dan pendapat anda di ruangan komen. Mari kita berbincang.